Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang mana masih kita dalam bab solat, dengan bab kecilnya ialah amalan dan kelebihan masjid. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala: Al-masajidu buyutullahu fil ardi tudi'u li ahli as-sama' kama tudi'u nujumus sama' li ahli al-ardi. Rawahu At-Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, masjid-masjid ialah rumah Allah di bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bercahayanya bintang-bintang di langit kepada penduduk bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang di langit kepada penduduk bumi. Hadis riwayat At-Tabrani. Riwayat ini, hadis ini ialah hadis mauquf. Maknanya dia sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pun tak kata Nabi bersabda. Dia tidak rafa', tidak marfu'kan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Tetapi oleh kerana kandungan hadis ini, dia bukan masalah pendapat ataupun bukan berbentuk yang benda yang boleh diijtihadkan. Mana dia nak tahu penduduk langit tengok masjid ini seperti kita tengok bintang di langit. Jadi bila dalam keadaan begini, oleh kerana yang memperkatakannya itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini dikira walaupun dia terhenti sampai Abdullah bin Abbas, tetapi kerana kandungan hadis ini bukan perkara yang boleh difikir-fikirkan, maka dikira sebagai hadis ini sandarannya mestilah juga berpunca daripada Rasulullah SAW. Sebab para sahabat dia tidak akan reka-reka apa yang tidak pernah mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka dengar itu yang mereka bagi tahu. Cuma kadang-kadang mereka bagi tahu dalam bentuk menyandarkan kepada Rasulullah dengan menyebut dengan jelas Rasulullah bersabda, dan kadang-kadang mereka tidak sandarkan kepada Rasulullah. Kecuali kalau kata-kata mereka itu adalah berbentuk contohnya masalah hukum hakam yang ada kemungkinan ijtihad. Maknanya itu mungkin kefahaman mereka. Tetapi kalau macam berita-berita yang macam ni, sudah tentu dia Abdullah bin Abbas ni pasti dia tidak reka sendiri. Dia pun dah pernah dengar di mana-mana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibn Hibban. Daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam hadis ini Sayyidina Umar dia sandarkan kepada Rasulullah, marfu'. Jadi hadis ini marfu'. Yang tadi hadis tadi hanya mauquf, sebab dia terhenti kepada Sayyidina Ibn Abbas. Tapi di sini Sayyidina Umar tak kata dia pendapat dia sendiri ataupun daripada dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah diingati dalam masjid itu, maka Allah akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Allah akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Jadi kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis dan juga lain-lain riwayat, dinyatakan bahawasanya bina masjid ni tak semestinya sebiji masjid tu kita bina, kan? Tapi jika ada walaupun hanya seketul batu saja yang menjadi saham kita pun dikira sebagai termasuk orang yang membina masjid juga. Dan kita berusahalah untuk cari peluang-peluang. Sebab apa bina masjid gini mudah. Dia jelas, dia nampak masjidnya tu.
Jadi kita nak buat pun senang kan. Dan kita pun mudah kita nak berinfak. Jadi jadi pelaburan kita. Kita bina masjid di bumi, Allah akan bina baitan, satu rumah di dalam syurga untuk kita. Jadi daripada hadis ini bila kata macam tu, maksudnya kalau bina rumah tapi tak boleh duduk pun tak guna. Ini menunjukkan orang yang bina masjid, yang ada bahagian dalam bina masjid, Allah Ta'ala bagi rumah dalam syurga, maknanya dia akan jadi ahli syurga. Itu satu. Yang kedua, disebutkan di sini yudhkaru fihi ismullah, dia bina masjid yang mana menyebabkan disebutkan nama Allah di dalam masjid tadi. Maknanya masjid ini bukan sekadar binaan, ia mestilah diisi dengan amalan. Jadi orang yang bina masjid ni bukan sekadar dia tahu buat saja masjid asal jadi, dah ni masjid saya, ini yang saya dah sponsor. Tetapi dia kena fikirkan supaya masjid tadi ada amalannya. Ada Allah Subhanahu Taala disebut-sebut, Allah Subhanahu Taala dibesar agungkan, Allah Subhanahu Taala disucikan. Orang semayang, rukuk, sujud pada Allah Subhanahu Taala dalam masjid tu. Makmur 24 jam dengan dakwah, taklim, taklum, ibadat, khidmat. Jadi bukan sekadar dalam hadis ini dia bukan cerita tentang sekadar buat binaan, tetapi juga amalan, yakni Allah diingati. Dia kata sini yudhkaru fihi ismullah, yang mana disebutkan di dalam masjid itu nama Allah. Nama Allah. Bila orang Allahu Akbar, tu nama Allah disebut. Bila kata subhanallah, nama Allah disebut. Subhana rabbiyal a'la, nama Allah disebut. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah disebut. Bila ada orang kuliah, Allah kuasa makhluk tak ada kuasa, nama Allah disebut. Jadi perkara-perkara begini perlu diberi perhatian. Bukan sekadar kita bina saja masjid, tetapi kita kena usaha dan pastikan supaya masjid tadi dihidupkan dengan amal-amal yang sepatutnya. Jadi inilah insya-Allah apa yang kita dengar, kita dapat faham, kita dapat amal apa yang perlu diamalkan, dan kita dapat sampaikan, ceritakan kepada orang lain pula insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah dalam pentadbiran-Mu ya Allah. Tidak gugur sehelai daun pun melainkan hanya dengan izin-Mu, dan setiap lenggang-lenggok daun itu gugur pun dalam perhatian-Mu ya Allah. Wahai Allah, tidak sesembunyi walaupun biji benih sebesar mana, sekecil mana pun ya Allah, melainkan dalam pengetahuan-Mu ya Allah. Wahai Allah, Engkaulah yang memiliki langit dan bumi, Engkaulah yang menguasai langit dan bumi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala antara keduanya. Wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya dengan segala kebesaran-Mu itulah kami mohon supaya Engkau berikan pada kami taufik hidayah-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa salah kami ya Allah. Wahai Allah, maafkan kami ya Allah segala kekurangan, cacat cela kami dalam beribadah padamu. Wahai Allah Tuhan kami, berilah kami kecintaan kepada masjid-masjid-Mu, surau-surau-Mu ya Allah, supaya hati kami ini benar-benar selalu terikat dengan masjid-masjid-Mu ya Allah. Walau di mana saja kami pergi, bila masa sahaja ya Allah, hati kami sentiasa teringat-ingat mencari-cari masjid-masjid-Mu ya Allah, rumah-rumah-Mu atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, semoga dengan kami ikatkan hati kami pada masjid-masjid-Mu ini dah ya Allah, maka Engkau akan gembira dengan kami, Kau suka dengan kami, dan Kau masukkan, tempatkan kami di tempat yang Kau suka, yakni syurga-Mu ya Allah, bersama orang yang Kau redha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.